pergi rumah tuan-tuan, panggil tetamu pergi rumah, lepas tu tuan-tuan tinggal dia kat ruang tamu, tuan-tuan duduk dapur. Agak-agak dia rasa apa? Dia rasa dia nak balik ya. Walaupun tuan-tuan dah jamu ikan bakar tadi ni, tapi dia tak rasa nak balik. Jadi insya-Allah untuk kita santai-santai, sonok-sonok, saya rasa eloklah tuan-tuan mai bagi dekat-dekat sikit dengan saya, jangan duduk dekat-dekat dengan pintu. Kita jaga adab kita insya-Allah, duduk dalam majlis ilmu, mudah-mudahan jadi manfaat kepada kita insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wassalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kunana yang taufik di sisi Allah SWT. Kita dapat bersama-sama pada malam ini dalam program Salih ala Sayyidina Muhammad, tazkirah ataupun kuliah ataupun ceramah Maghrib sempena dengan Salih ala Sayyidina Muhammad. Kita nak menyambut Ramadan Al-Mubarak, Salih ala Sayyidina Muhammad. Dan kita ingat bagus juga kalau kita buat kuliah-kuliah sebegini. Kita ucap tahniah dan syabas kepada pihak surau Salih ala Sayyidina Muhammad, surau apa? Surau Al-Islamiyah. Duk cari poster tak jumpa pula. Oh ya, ada belakang ni. Surau Al-Islamiyah Kampung Muhibah Sungai Siput Utara Perak. Terima kasih juga kepada ahli jawatan kuasa, kepada tuan pengerusi yang sudi untuk belanja saya makan tadi. Kita ni orang Islam kena ikut sunnah Nabi SAW. Saya Syekh Muhammad. Nombor satu, Nabi SAW tak makan banyak. Dia makan sikit-sikit. Kitanya sikit-sikit makan. Nabi pula dia tidurnya sikit, kita sikit-sikit tidur, kan? Tak cukup malam, siang tidur, tak cukup siang, dalam kuliah lagi tidur. Sedap pula kan, kapet baru, lembut, sila cantik, aircon kat atas, mau sedap, sandak lagi syok, lagi awal lena. Jadi subhanallah, dia antara amalan paling cantik untuk makan ialah makan sebelum maghrib. Macam tak puas hati nampak gaya dengan statement tu. Betul kan? Betul. Makan paling cantik, waktu makan cantik ialah makan sebelum
maghrib. Kita belajar buatlah. Ini masuk Ramadan ni bulan training. Ramadan, tuan-tuan tengok Allah bagi dekat kita apa ni. Dia panggil bulan Ramadan ini bulan Allahumma salli tarbiyah. Kita sebut dia madrasah Ramadan. Madrasah ni apa? Sekolah. Sekolah ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila sebut sekolah, dia ada proses pembelajaran dia. Ada sekolah. Kalau sekolah tak ada proses pembelajaran, dia tak pergi sekolah. Sekolah dia ada silibus. Tahun pertama belajar apa, tahun kedua belajar apa, tahun ketiga belajar apa, tahun keempat. Dan dia antara salah satu daripada proses pembelajaran ialah mengulang. Ada sini ramai cikgu. Betul kan? Sini cikgu banyak kan? Betul tak saya sebut? Nak bagi ingat satu benda, kita buat apa? Ulang kaji. Tuan-tuan perasan ataupun tidak, dalam bulan Ramadan Allah susun program amalan kita yang berulang-ulang selama 30 hari. Berulang-ulang 30 hari. Sahur berulang 30 hari. Puasa berulang 30 hari. Baca Quran berulang 30 hari. Sedekah berulang-ulang 30 hari. Amalan yang diulang-ulang ni, ending dia apa? Lekat. Maksudnya benda tu jadi lekat dalam kehidupan kita. Itulah proses pentarbiahan Ramadan. Dengan harapan kita masuk Ramadan, puasa setiap hari, puasa, ulang puasa. Mudah-mudahan keluar daripada Ramadan paling tidak thalathati ayamin kulli syahr, kata Nabi SAW. Pesan dekat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa Nabi SAW pesan dekat Abu Hurairah? Kata Nabi SAW, kata Abu Hurairah, kekasihku berpesan kepadaku 3 perkara yang aku tak tinggal dah sampai bila-bila. Apa dia? Siyam, puasa. Thalathati ayyam min kulli syahr, 3 hari dalam sebulan. Nabi SAW pesan dekat Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah tak pernah tinggal. Puasa 3 hari dalam sebulan, belajar buat. Macam mana nak bagi lekat puasa 3 hari dalam sebulan tu? Training puasa dalam sebulan 30 hari. Takkanlah lepas daripada 30 hari puasa sebulan, tuan-tuan, tak boleh nak puasa 3 hari dalam sebulan. Kalau tak boleh juga, maksud dia apa? Maksud dia training tak berkesan. Tuan-tuan biasa tak? Tuan-tuan cikgu, ramai cikgu, cuba angkat tangan berapa orang cikgu sini saya nak tengok. Cikgu dan bekas cikgu yang kata ramai sangat tu. Dia tengok cikgu belakang tu, tu cara cikgu betul. Tu baru betul. Cikgu tangan tu kan cikgu. Kalau tanya anak murid dia angkat tangan Ustaz. Oh, cikgu marah tu. Cikgu pun angkat tangan macam tu. Tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad. Nah. Kalau kita ni tengok makin slow, makin orang utara cakap mandom. Tahu mandom? Makin malas kerja. Orang masuk pukul 8, dia pukul 9 baru masuk. Orang balik pukul 5, dia pukul 4.30 balik lah. Kena jaga agak tuan-tuan ni, benda-benda macam ni. Nabi kata apa? Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas, faman ittaqa asyubahati faqad istabra'a li dinihi wa ardihi, wa man waqa'a fi syubahati waqa'a fil harami, ila akhir hadis. Fi akhir hadis qala Nabi SAW, fi kulli jasadin mudghatan idza salahal jasadu kulluhu wa idza fasada jasadu kulluhu ala wahyal qalb, atau kama qala Rasul sallallahu rahul Muslim. Nabi kata apa? Sungguhnya pada yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, namun ada di antara keduanya yang nama syubhah, yang ramai di kalangan manusia tak tahu tentang dia. Barang siapa yang berjaga-jaga daripada yang syubhah ini, dia telah menjaga agamanya dan menjaga kehormatan dirinya. Siapa yang ambil yang syubhah ni, kemungkinan dia jatuh dalam benda yang haram, kata Nabi SAW. Di hujung hadis itu Nabi kata apa? Sungguhnya pada setiap jasad kamu ada seketul daging.
Kalau elok daging ni maka eloklah seluruh tubuh, kalau buruk daging ni maka buruklah seluruh tubuh. Itu adalah hati dan Nabi SAW. Dalam hadis ni Nabi cerita halal haram syubhah, ujung dan Nabi cerita hati. Pasal apa? Pasal kita ambil halal, kita ambil yang haram, kita ambil yang syubhah, dia ada kaitannya dengan hati. Kata Nabi, kata riwayat, hati inilah raja dia. Tubuh kita ni, hati kita ni raja dia. Kata Dr. Mustafa Bura dalam kitabnya Al-Wafi, ingin aku katakan bahawa apa yang masuk ke dalam hati, apa yang masuk ke dalam mulut kamu, itulah yang akan menentukan hati kamu. Apa yang keluar daripada akhlak kamu, itu berpunca daripada apa yang kamu makan. Halal masuk, halal lah keluar. Halal masuk, akhlak jadi baik. Buruk masuk, buruklah yang keluar. Haram masuk, akhlak akan jadi buruk. Dalam salat Sayyidina Muhammad, sebab tu jaga elok-elok. Orang Islam, orang yang paling amanah dalam dunia. Puasa ajak kita jadi amanah, Ramadan ajak kita jadi amanah. Tak perlu isi borang masuk parti amanah. Subhanallah. Orang Islam kalau sebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, dia mesti dia amanah. Sebab apa? Sebab dia tahu Allah perhati dia. Dia tahu malaikat tu, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu ibadat pada Allah sebenarnya kamu nampak Allah, tapi kalau kamu tak nampak Allah, ingat Allah melihat kamu. Dalam ibadat kita, dalam urusan kehidupan kita ni, tak boleh lari pada dua benda ni. Dalam urusan kehidupan kita ni tak boleh lari pada dua benda ni, sama ada musyahadah ataupun muraqabah. Apa musyahadah? Musyahadah, kamu ibadat pada Allah seperti mana kamu nampak Allah. Ni peringkat paling tinggi dalam makam ihsan. Tapi kalau kamu tak nampak Allah, kata Nabi SAW, ingatlah Allah melihat kamu. Dua peringkat ihsan ni, keluar daripada dua ni, kamu tidak ada sifat ihsan dalam diri kamu ni. Kita langsung tak ada ihsan. Tuan-tuan, dalam ibadat, buang ibadat macam nampak Allah. Tapi kalau ingat, tak boleh nak bayang, tak boleh nak rasa macam kita nampak Allah. Ingat Allah tengok kita dalam urusan ibadat kita. Demikian juga dalam urusan kehidupan kita. Paling tidak dalam nak buat apa dalam hidup, tuan-tuan, ingat Allah duk tengok kita. Allah tahu tak apa kita buat? Tak. Ni tanya pun tak mau jawab macam apa? Marah ke apa? Allah tahu tak apa kita buat? Tahu. Tahu, semua tahu. Tahu, kita yakin Allah tengok kita dan Allah nampak kita, apa yang kita buat, itu menunjukkan bahawa kita ni orang beriman. Tapi saya nak tanya, pasal apa masih buat dosa? Pasal apa masih buat maksiat? Pasal apa depan orang kita baik? Pasal apa belakang orang kita masih buat maksiat? Pasal apa? Pasal apa? Adakah kita tak berasa Allah duk tengok kita yang tadi kita kata Allah tengok kita tak? Polis tahan traffic light. Lampu merah traffic light, dia langgar. Bukan langgar tiang lampu tu. Langgar lampu merah tu. Dia langgar lampu merah dia terus. Kemudian tuan-tuan, polis trafik tahan lepas pada tu. Kamu ni langgar lampu merah. Ya tuan. Kamu nampak dalam lampu merah tu? Nampak tuan. Habis tu pasal apa kamu langgar lampu merah tu? Sebab saya tak nampak tuan. Tu cerita dia. Faham tak faham tu? Dia nampak dalam lampu merah tu? Nampak. Habis tu pasal apa dia langgar agak? Pasal dia nampak tuan tu. Dia tak nampak polis tu. Kita tahu tak kata benda tu tak boleh buat? Tahu. Kita tahu tak Allah tengok kita? Tahu. Habis tu pasal apa kita buat? Berani tak kita kata dekat, kita nak kata ke Allah macam kita kata kat polis trafik tu? Saya tak nampak Allah. Betul tak? Ataupun saya tahu Allah tak nampak saya. Berani kata macam tu? Tak. Tapi pasal apa kita buat juga? Ini soalan. Apa yang mendorong kita ni terlalu berani untuk buat satu benda padahal kita tahu Allah tengok kita? Kalau anda tengok ada CCTV. Duk ada CCTV dekat ofis kita. Masalah ada Muhammad. Kita ni orang Islam tu kan tak payah ada CCTV, tahu tak? Orang Islam
Dia buka kedai runcit, dia ambil orang Islam jaga kat kaunter kedai dia. Patut-patut dia kenal letak tak CCTV kamera tu. Tu tengok dia tu buat kerja. Patut-patut ni faham ke tak faham soalan saya ni? Patut-patut perlu tak? Tak. Tapi pasal apa kenal letak? Pasal tak percaya kat orang tu. Betul kan? Allahumma salli ala Muhammad. Kalau ada CCTV, baiklah, solehlah CCTV duk tengok. Tapi kita terlupa ada satu CCTV yang tak pernah habis bateri, yang tak pernah terputih wayar dia, yang tak pernah rosak, yang nanti CCTV ni akan tayang balik semua benda yang kita buat tu hidup kat dunia tu. Nama CCTV Allah. Betul tak? Percaya tak? Pasal apa buat lagi? Tu nak soal tak? Dah nak soal. Bila orang tanya kadang-kadang kita tak boleh jawab kan. Percaya tak ada syurga? Percaya. Pasal apa tak mau buat benda yang boleh masuk syurga? Percaya tak ada neraka yang azab-azab begitu dahsyat? Percaya. Takut dalam neraka? Takut. Mau dah masuk neraka? Tak mau. Tapi pasal apa duk buat benda masuk neraka lagi? Ini persoalan yang sampai habis kita tak kerti nak fikir. Kita kata kita beriman, tapi kita tak buat macam kita ni orang beriman. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Masuk kerja pukul 9 pagi. Waktu kita sign agreement, masuk kerja pukul 8 pagi. Sejam tak pergi kerja. Sejam tu kita ambil gaji lah. Duit tu nak kira lagu mana? Sehari balik pukul 5 petang. Memang faham dan bersetuju dah waktu kita masuk kerja hari tu ni. Masuk kerja, sign agreement. Setuju tak tuan ni masuk kerja pukul 8 sampai 5? Ya, setuju. Baru ni saya pergi jumpa seorang kawan. Dia kerja, dia jadi pengurus ladang. Tuan-tuan, 20 tahun PJJ. Tahu PJJ? Perkahwinan jarak jauh. 20 tahun. Saya kata, subhanallah. Ustaz ni dah. Berapa lama dah tuan duduk jauh-jauh dengan isteri ni? 20 tahun. Saya kata, ya Allah, hidup lagu mana 20 tahun lah? Biasa dah Ustaz. Saya ada sama mana? 20 tahun. Nak buat macam mana Ustaz? Bukan tak mau. Tapi payah Ustaz. Pasal apa? Nak bergerak. Saya masuk kerja pukul 6.30 pagi setiap hari. Betul-betul masuk kerja pukul apa? Memang paskat pukul 6.30 pagi Ustaz. Dia kata, ya Allah. Balik pukul apa? Pukul 5. Garu kepala saya. Ada orang kerja tu. Ada orang tu saya jumpa kat Ipoh. Sembang-sembang dengan saya. Kau kerja mana? Kerja KL. Lepas tu duduk mana? Duduk sini, duduk Ipoh. Lepas tu pergi kerja ke mana? Naik train pukul 5 pagi. Lepas tu keluar dari rumah pukul apa? 4.30 pagi. Sampai sana waktu kerja. Time cukup-cukup. Balik saya pukul apa? Balik naik train pukul 6. Sampai dia pukul apa? Pukul 10, 11 malam gitu lah. Pukul 12 malam. Esok pagi pukul 4 pagi keluar. Habis jumpa anak tu mana? Saya jumpa anak ni kira anak tak hidup lah. Dia lena lah. Pergi keluar anak lena, balik anak lena. Hujung minggu jumpa. Ya Allah, hidup lagu mana kita fikir orang gitu lah. Subhanallah. Waktu kita sign setuju kata kita nak masuk kerja tu, kita tahu nak masuk kerja pukul 8 balik pukul 5, kita tahu. Itu janji kita buat. Dan kita setuju dan majikan bayar kita gaji sesuai dengan apa yang dia janji, dengan harapan kita menunaikan janji kita untuk kerja pada waktu tu. Tiba-tiba sehari 2 jam tak kerja. Suruh kawan tolong panskat. Dulu panskat lah. Kalau betul-betul orang Islam kerja tak payah panskat tuan-tuan. Ni waktu kerja kat rumah ni. Waktu time PKP kerja kat rumah. Dia kerja ke tak? Kan? Kerja di rumah kan? Work from home. Kan? Salih Muhammad. Bukan work from home, sleeping at home. Tidur kan? Padahal gaji ambil penuh kan? Tak betul-betul gaji tu nak kira macam mana ni? Ni sepanjang kita duduk kerja yang jadi cikgu lah, kerja kerajaan lah, yang kerja swasta lah, apa semua ni,
Ni yang berapa tahun kita duduk kerja ni, dah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Cuba total balik berapa banyak waktu yang kita sebenarnya tak kerja. Kita tak kerja. Kita keluar pergi buat urusan kita, kita pergi servis kereta kita, muslimat pergi shopping, keluar. Tu tak kira tipu MC ke? Tahu tipu MC. Dia tak sakit, dia biar abang dia sakit. Pergi jumpa doktor, abang, doktor demam lah apa, pandai. Doktor kata, abang ni nak apa sebenarnya ni? Nak MC. Yang tu abang susah duduk kata. Nak pergi MC. Lepas tu telefon pejabat buat suara serak-serak basah. Assalamualaikum. Itulah tak boleh nak main hari ni awak. Itulah apa. Bukan sakit makan kenduri. Lepas tu jumpa bos kat tempat kenduri. Jam. Tak, yang hari tu nak kira macam mana? Berapa banyak daripada harta yang kita buat balik yang bukan hak kita. Yang tu kita bagi anak isteri kita makan. Tuan-tuan, Salih Azim Muhammad. Tu nak kira lagu mana? Salih Azim Muhammad. Nak kira lagu mana? Faham tak faham ni? Sehati, tuan-tuan. Tanya, ayah siapa paling laju sekali? Dia kata, ayah saya paling laju sekali. Ayah saya ni, kalau orang tembak anak panah tu, dia boleh mengelak pada anak panah tu. Wah, laju-laju ayah. Ni kira second punya laju ni. Dia kata, ayah saya punya lagi laju. Anak yang kedua kata, lagu laju tahu mana? Kalau orang tembak peluru tak ada sampai, dia boleh mengelak. Oh, ni lagi second punya laju. Multi second punya laju. Soal kita apa, ayah saya lagi laju. Apa dia? Dia kerja kat syarikat. Orang balik pukul 5, dia pukul 3 balik dah. Ni 2 jam yang laju. Tuan-tuan, jadi subhanallah, Ramadan ajak kita apa? Amanah. Puasa bukan main, tuan-tuan. Sampai telan ayat liuk pun tak wani. Nak telan ayat liuk pun tak wani. Daripada lepas subuh sampai pukul 11 tu. Pasal apa ni? Oh, liuk. Kenapa tak telan? Oh, batal. Telan lah, tuan-tuan. Simpan ayat liuk dalam mulut pasal apa? Batal ni, kalau dia keluar, dia sedut balik tu batal. Ha ni. Melek, lu tahan maklum tu. Siapa ni? Takut batal. Telan lah maklum. Tarik balik. Alhamdulillah. Dia tahan air liur dalam mulut, tuan-tuan. Kalau lepas dalam gelas tu, mau separuh gelas, tuan-tuan. Nak kata semua, nak cerita dia punya takut batal puasa tu sampai macam tu. Pi ambil wuduk, tuan-tuan, subhanallah, semua punya jaga, takut sekali tertelas titik, takut sekali batal puasa. Puasa dia punya jaga macam tu, tapi duit dia tak jaga macam tu. Betul kan? Amanah dia tak jaga macam tu. Urusan kerja dia tak jaga macam tu. Sahabat kata, Rasulullah, hatta sebatang kayu sugi, Rasulullah, hatta sebatang kayu sugi, kalau bukan hak kamu, nanti Tuhan dia akan tuntut di akhirat. Sebatang kayu sugi ni maksud tak ada nilai lah. Lah ni kena beli kayu sugi, tuan-tuan. Pi dekat apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita keluar daripada Masjidil Haram, Masjid Nabawi tu, jual lah si ikat tu. Si ikat tu 10 rial. Seikat tu, dalam tu ada entah berapa batang, 20 batang kadang-kadang tu. Kan? 10 rial. Sebatang tu baru berapa sennya. Hatta sebatang kayu sugi, ambil daripada hak kawan kamu yang kamu tak minta pada dia, ni akan dituntut di akhirat. Dulu-dulu pokok sugi ni, pokok arak ni, tuan-tuan, duduk tanam tepi-tepi rumah aja, sambil-sambil lalu kepak tu orang punya. Tak minta, Allah nanti Tuhan dia akan tuntut di akhirat. Kita duduk kerja kat pejabat, tuan-tuan, subhanallah, semua anak-anak kita pergi sekolah semua cop pen buat kerja kita. Mana? Anak dia balik sekolah tu, tengok satu pergi tegur satu Abang Long tu, tu. Tu pen tu siapa punya lah, pembaris tu siapa punya lah, siapa-siapa punya, dia buat balik tu. Kita pun tegur lah anak kita, ni pasal apa ni dia buat balik, ni siapa punya ni? Ni kawan punya. Yang ni kawan punya. Minta tak ni? Tak minta. Hang ni nak mengaji lagu mana, nak berkat macam mana, dia duk curi barang orang ni, mana boleh curi ni, dosa haram hukum dia. Marah kat anak dia. Lepas tu tanya anak dia, awak pen tak cukup? Tak cukup je.
Tak apa, esok ayah pergi kat pejabat. Anak berapa batang pek je boleh. Aduh, subhanallah, anak dia kata serupa je apa weh. Tapi tuan-tuan, lawak-lawak juga kan. Sebenarnya tu lah yang kita duk buat. Kita berasa benda yang duk kat pejabat tu kita punya. Nah, pen buat balik, paper clip, benda-benda kecil-kecil lagi ya. Kertas photostat. Saya sama tuan. Nah, barang-barang pejabat apa semua. Ya Allah. Islam ajak macam tu ke? Tuan-tuan, tak. Amanah. Saya lihat sebab tuan. Maka subhanallah, Ramadan ajak kita apa ni? Bukan sekadar nak jaga makan minum, benda yang masuk dalam perut kita. Nabi sebut tidak ada nilai, tidak ada nilai, riwayat sebut tidak ada nilai ni yang kita duk tahan makan dan minum, padahal kita tak menjaga anggota kita ni, anggota kita tak turut berpuasa. Maka subhanallah, Ustaz Iman tuan, kena ingat. Tu balik pada kisah kita tadi, pasal apa yang pi tahun tu, pasal bila majikan kita tengok kita ni dah makin slow, malas buat kerja. Ni patah balik ni, patah balik tajuk kita awal tadi ni. Ni dia pi iklan sat. Adalah juga kaitan-kaitan sikit dengan puasa tu. Salat semak tuan-tuan. Bila majikan kita tengok ni kita ni makin slow, makin tak larat, makin malas kat kerja, tahu majikan kita buat apa? Majikan kita hantar pi kursus. Pi kursus. Kursus kat mana? Kursus kat Langkawi. Pasal apa tuan-tuan gelak sebut Langkawi ni? Tuan-tuan jangan melangkaui batas. Tak tahulah 2-3 hari ni famous sangat perkataan Langkawi tu pun saya tak tahu pasal apa. Tuan-tuan tahu ke? Tahu. Orang kemas orang sini orang macam tahu, ikuti perkembangan semasa. Dan saya cuma janganlah duk buruk sangka dengan orang bila adalah kerja dia nak buat tu. Faham tak faham sudahlah. Dan saya cuma pi kursus kat Langkawi, subhanallah, 3 hari 3 malam. Dengan trainingnya, dengan apa? Dengan Ustaz Ismat apa ni? Brainstormingnya, dengan apa ni Ustaz Ismat apa lagi? Apa program-program apa dalam kursus kita buat? Team buildingnya, dengan apa lagi? Apa semualah buat. Kan? Program 3 hari tu kira balik tu lembik Balik tu lembik Tapi selepas diasuh 3 hari, balik sepatutnya pergi kerja je ke mana? Pergi semangat kerja. Tidak ni. Semangat kerja. Kalau hari tu masuk pukul 9, waktu sepatutnya masuk pukul 8, 7.30 sampai dah kat depan office tu. Dia ni kerja sampai malam apa semua pasal tak semangat kerja ni. Pasal apa? Baru balik kursus. Tengah semangat nak kerja ni. Itu maksudnya orang yang dapat manfaat daripada kursus. Tapi kalau pi kursus, balik-balik hari tu pukul 9 ni tak main terus. Ni terus tak main. Saya semat. Kan? Kerja lagi jadi malas lagi, tidur kat tempat kerja mau cukup. Maksudnya orang ni jadi mana? Orang ni tak dapat manfaat. Buang duit yang tak pi kursus. Allah training kita sepanjang Ramadan. 30 hari Allah training, Allah basuh kita. Supaya mudah-mudahan keluar Ramadan 30 hari puasa non-stop. Puasa. Keluar Ramadan paling tidak 3 hari dalam sebulan puasa. Ya. 6 hari Syawal puasa. Siapa yang tak puasa 6 hari dalam bulan Syawal? Siapa puasa? Cuba angkat tangan. Siapa tak puasa? Cuba angkat tangan. Oh, dua-dua tak angkat siapa? Saya faham. Tawaddu'. Tiap-tiap tahun pun, tiap-tiap tahun elak habis Syawal je, Allah Ustaz tinggal sikit. Ustaz tinggal sikit. Sikit tu berapa? 6. Langsung tak puasa. Allah bersyukur. Saya takut tuan-tuan, bila kita masuk Ramadan ni, dia ada 3 kelompok orang yang masuk Ramadan dan keluar Ramadan. Kita ni duduk dalam posisi mana? Kelompok pertama dia panggil kelompok yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia Nabi kata apa? Kam min saim
ma laysa kam min saim salli ala sayyidina Muhammad ma laysa min siyami ila ju' wal atash atau kama qala Rasulullah. Berapa ramai orang yang berpuasa yang tak dapat apa-apa daripada puasa dia melainkan lapar dengan dahaga aja. Orang ni dia masuk Ramadan dia sama macam masuk bulan-bulan yang lain. Tak ada apa pun. Dia tak ada rasa apa-apa pun. Masuk Ramadan ni kita ni mai ceramah malam ni bagi ada spark sikit, bagi ada rasa macam semangat sikit kita nak masuk Ramadan. Masuk ada satu benda besar nak mai. Ni nama Kampung Muhibah kan. Ini nama Kampung Muhibah ke Taman Muhibah? Kampung Muhibah. Sudah sembang-sembang tadi lama kampung ni kan, lama dah kan. Lama dah semua. Tuan-tuan, solat Jumaat. Dan ramai yang mai malam ni nak tunjuk kata semangat kita nak masuk bulan Ramadan ni. Ramai ni. Tapi saya nak tanya, ramai ni saja ke orang Kampung Muhibah ni? Dah saja nak tanya. Ramai yang mai, tapi ramai lagi yang tak mai. Itu. Boleh jadi tak di luar sana yang tak tahu pun kata kita lah ni dah masuk berapa belas Syakban dah, berapa hari nak masuk Ramadan ni? Boleh jadi tak ada yang macam tu? Ada tak orang yang masuk Ramadan kata apa? Cepat. Lah nak main Ramadan pula dah. Berapa hari ni tak boleh nak makan pula dia. Macam nak mati tu. Macam masuk Ramadan ni nak mati tu puasa ni. Wallah tak boleh nak makan lah. Susah hati lah. Aduh lah. Ada tak orang macam tu? Ada tak orang dalam bulan Ramadan, bulan biasa tak semayang, bulan Ramadan tak semayang dah tak? Bukan ada, berlambak. Tuan-tuan, kita ni time PKP ada hikmah dia kot. Tuan-tuan tengok time tak PKP. Tahun lepas tak ada, tahun lepas Ramadan sunyi sepi tuan. Dah lah tuan-tuan semua jadi imam, upgrade daripada makmum jadi imam lah kah? Kan? Subhanallah, muslimat punya syok lah, suami dia jadi imam tiap-tiap hari. Walaupun kuliah jadilah. Dua tu je. Hari tu dia bukan punya semangat lah tuan-tuan nak baca surah. Dia punya duk hafal tuan-tuan surah malam tu nak pederah jadi imam. Idza jaa nasrullah. Weh, pendek. Sabihis ma'rabbikal hafal sabihis bukan main game sebab panjang nak tunjuk kat isteri dia tu. Duk kata abang tak boleh. Saya jadi imam tak apa. Bini dia nak jadi imam. Dia tak boleh, tak boleh jadi imam kata kat isteri dia. Tak apa. Dia punya nak tunjuk kat suami dia. Duk hafal sabihis. Mai kat depan tuan-tuan salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, hari tu dia imam. Dia tak pernah jadi imam, ketak je main-main tuan. Dia ketak. Gigil. Yang hafal pun lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Isteri dia belakang ni macam syok nak dengar surah. Waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Wah, syok ni first time dengar ni. Selalu kuliah ya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi khalaqa fasawwa walladzi khalaqa fasawwa. Jam dah. CD sangkut pula dah. Tuan-tuan, isteri dia belakang ni dia punya menggelupok macam mana lah nak tolong suami. Wala. Tuan-tuan, lala bunyi seorang bunyi kat belakang. Rokok dah lah. Aduh, subhanallah Jumaat. Dah tahun lepas, semua pekat jadi imam. Masya-Allah hebat. Tuan-tuan salat Jumaat. Jadi tahun ni Tuan Imam jangan risau. Imam saja kat belakang ni. Tuan Imam tak main aja petik je. On biasalah. Sama khutbah ni pun sama. Khutbah raya ni. Jangan risau. Dah keluar circulation dah. Tidak ada jemputan khatib jemputan luar. Tak ada. Tahun ni tak ada. Tahun ni PKP undang-undang dia tak ada khatib luar. Jangan risau, semua khatib ni. Semua khatib petik jari je tuan-tuan, semua boleh naik. Praktis dah tahun lepas. Betul tak ni? Tak berani angguk saya buat tau.
Subhanallah tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak Salih Sayyid Muhammad, kalau tak ada PKP, tuan-tuan tengok dekat no. Kita pergi kat Kuala tu yang saya sebut tu. Oh, jadilah nak sikit-sikit kan. Jadi sebenarnya kat Kuala tuan, tu kan ada gerai-gerai makan tepi jalan tu, tepi-tepi sungai tu kan. Dia kan buka puasa kat situ. Tuan-tuan tengok Salih Sayyid Muhammad, tuan-tuan kita pergi buka puasa kat situ, berapa ramai orang tak sembahyang maghrib? Buka puasa tuan-tuan tu. Buka puasa. Bawa girlfriend tuan-tuan. Bawa girlfriend buka puasa, subhanallah. Tunggu azan, standby kurma. Tunggu azan. Masjid kan, masjid dekat tu, masjid apa? Masjid Ridwaniyah. Betul kan? Susah tu. Tunggu azan. Standby kurma ni. Boyfriend girlfriend ni. Ni Ustaz Muhammad. Boleh lagi. Tunggu siap. Belum waktu lagi. Allahu Akbar. Abang doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Touching ni. Itu boyfriend doa. Touching Allah. Solehah pula dah. Solehnya bakal suami. Tanda saya ni suap. Ya Allah, tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Semayang. Tu kadang-kadang kita pun geram juga. Mak dengan ayah tu kat kampung tu punya jaga semayang dia tuan-tuan. Jaga semayang. Setiap waktu dalam bulan Ramadan, satu pun tak mau tinggal tarawih, tak mau tinggal semayang ni. Semayang jemaah. Maghrib, semayang jemaah, isyak. Dia duduk kira dah. 1 kali 70 kali ganda bulan Ramadan. Kali pula dengan 27 kali ganda bulan Ramadan. Nilai dia 1890 kali ganda semayang. Berbanding dengan bulan biasa 1 kali 10 kali ganda. Pergi semayang jemaah pula 27 kali ganda. Yang ni ganda pula dengan 70 kali pula. Oh, dia duduk kira banyak. Tak mau tinggal satu pun semayang jemaah. Mak ayah kita kat kampung tu. Balik anak daripada Kuala Lumpur tu, mak jom kita pergi buka puasa dekat restoran. Nak training, nak ajak buka puasa, nak ajak apa buka puasa dekat luar ni, nak layan mak ayah ni, konon sayang sangat kat mak ayah ni. Bawa mak pun pergilah buka puasa dekat restoran waktu nak buka puasa tu. Orang duk biasa semayang on time tuan-tuan. Nak masuk waktu ni mak dengan ayah nak solat kat mana ni? Tak tahulah mak nak solat kat mana. Tak tahu, kami pun tak cek. Kami tak apa, jamak kasar aja. Dan anak-anak dia pelingkup amalan mak ayah. Betul tuan-tuan ni? Tuan-tuan, salih ala Muhammad. Puasa tak dapat apa-apa daripada puasa dia, melainkan dapat dahaga. Mata tak jaga. Mata. Salih ala Muhammad. Nah, bangun pagi lepas sahur, lepas mayang subuh, puasa dia gemuk tu, gemuk puasa ni, bulat merelit, gemuk. Masuk office slim lah. Tengok orang tu, tengok amoy ni, tengok kawan tu tak bagi tudung, tengok ni, tengok tu. Biasa. Paling best sekali, paling cerah sekali puasa dia tahu kat mana? Pasal Ramadan. Masuk pasal Ramadan, habis faraid pahala tu. Faraid kat paha orang tu sikit, faraid kat orang ni sikit. Hadir tuan-tuan. Lepas tu saya katalah. Tuan-tuan nak dengar, tak mau dengar sudah. Kalau tuan-tuan nak jaga sungguh-sungguh pahala puasa ni, tak payah pergi pasal Ramadan lah kot. Saya rasa lah. Tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh jaga sungguh tak apa. Allah. Mau laki-laki tu laki-laki jugalah tuan-tuan. Kecuali saya lah, saya okey sikit. Nak tengok tuan-tuan. Mana duduk depan. Tengok, perhati. Lalu depannya. Bini dekat sebelah. Abang tengok apa? Tak ada ditunjuk, tengok lah. Tak tengok rugi. Allah Rabbi Bih begitu. Mata tak jaga. Nombor 2, mulut tak jaga. Lagi puasa, lagi mengumpat. Tak ada benda apa nak buat?
Kalau tak puasa boleh ke duk ngunyak-ngunyak makan. Tapi makan-makan kurang sikit bercakap. Petang-petang tuan-tuan sambil duk mesyuarat tingkap belakang rumah. Sembang. Hang tahu dah. Tu ni mai cerita. Mainlah berita terkini, hiburan, sensasi, mai cerita tuan. Kadang-kadang ni tuan-tuan mengumpat ni je. Dia bukan tunggu bercakap. Je. Siapa? Hang tahu dah. Apa? Hang betul tak dia buat tu? Je. Kita apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap baik-baik, ya kalau tak mampu duduk diam. Nah, saya semua. Nabi SAW sebut, Muaz bin Jabal tanya Rasulullah, akhbiruni bi amali yadkhulul jannah wa yub'iduni 'anil nar. Ceritakan kepada aku amalan yang akan masukkan aku ke dalam syurga dan menjauhkan aku dari neraka. Nabi SAW kata, laqad sa'alta an 'azim, benda yang kamu tanya tu besar sangat. Dan Allah akan permudahkan kepada siapa yang Allah nak permudahkan untuk dia. Lalu Nabi SAW ceritalah tentang rukun Islam. Nabi ceritalah tentang 3 amalan yang menjadi pintu segala kebaikan. Puasa lah, qiyamul lail lah, sedekah lah. Nabi cerita semua segala. Last kali Nabi kata apa? Kamu nak tahu tak kunci dia apa? Kamu tahu tak kunci dia apa? Nabi pegang lidah dan jaga yang ni. Seorang itu akan diseret wajahnya, hidungnya ke dalam neraka hanya disebabkan satu perkataan yang keluar pada mulut dia. Seorang lelaki dilemparkan bainal masyriqi wal maghrib, di antara timur dan barat dalam neraka hanya kerana satu perkataan yang keluar pada mulut dia. Jadi puasa amalan kita semua tu tahu siapa? Mulut. So, dalam bulan Ramadan ni bukan sekat jaga makan, kena jaga lidah. Belajar cakap. Cakap baik-baik je. Salah duk mengumpat-ngumpat orang, cakap hai orang. Saya duk sebut nama orang, ada benda yang kita tak puas hati pasal orang. Dah. Cukuplah. Cukup. Dia dah Ustaz Muhammad. Tuan. Kelompok pertama, kelompok yang masuk bulan Ramadan tak dapat apa-apa daripada Ramadan dia, tak dapat apa-apa daripada puasa dia, melainkan lapar dengan dahaga aja. Tak mau jadi orang ni. Mungkin dulu kita macam tu lah tuan-tuan. Bangkit sahur. Ni pun dia panggil sayang tak bertempat. Orang yang paling berkuasa dalam rumah kita pada waktu berbuka puasa dan waktu sahur, tahu siapa? Muslimat. Tuan-tuan memang tak ada power tu. Yang paling power sekali muslimat. Kalau tak kerana muslimat, tuan-tuan, satu rumah tak makan. Betul tak muslimat? So jangan komplain. Duduk bucu katil ujung kaki suami dia. Suami duduk tengah duduk lena lagi. Komplain. Abang ni lagu ni lah. Susah saya ni, tahu tak? Semuanya saya buat. Suami dia bukan dengar pun. Saya luahan perasaan pukul 3 pagi. Penat saya ni, tahu tak? Masak saya, makan pun saya. Urus rumah saya, pasal ni yang nu saya, yang ni saya, semua saya. Abang tu buat apa? Lena aja. Lena lah suami dia. Tuan-tuan, letih tahu tak? Kata Mak Jah. Tak larat, penat sungguh. Tuan-tuan tahu tak orang yang paling banyak sekali pahala dalam bulan Ramadan tahu siapa? Duduk kat belakang. Muslimat. Kalau ada orang puasa, kita jamu dia buka puasa, kita dapat pahala apa? Pahala puasa sempurna, tuan-tuan. Muslimat yang duk sedia buka puasa tu berapa orang dalam rumah dia tu semua dapat pahala kat dia. Kejut untuk bangkit sahur. Tuan-tuan sekalian, itu pahala. Nabi SAW sebut tasaharu fa inna fi suhuri barakah. Perintah Nabi, bersahurlah kamu kerana waktu pada sahur itu ada barakah dia.
Nabi SAW suruh makan. Kalau orang tu buat ibadat, kemudian kita usaha untuk orang tu melakukan ibadat, apa kita dapat? Kita tumpang pahala dia. Man dalla ala khair falau mithlu ajri fa'ilih. Siapa tunjuk satu benda kebaikan, maka pahala baginya seperti mana dia melakukan. Anak-anak kita bangun sahur, siapa masak? Kita masak. Dia nak buat apa? Dia nak puasa. Kita dapat pahala tak? Dapat. Suami kita bangun pada waktu sahur, dia angkat tangan berdoa, dan kalau tak kerana kita kejut, dia pun tak bangun. Kita dapat pahala tak? Dapat. Berapa ramai orang duduk dalam rumah tu yang kita duduk tumpang pahala dia? Muslimat. Dia punya kejut anak dia bangun, tuan-tuan, bukan sekat anak dia bangun, anak orang pun bangun juga. Dia punya kejut suami dia, abang bangkit oi. Abang Wali pun bangkit juga. Kata suami jiran sebelah tu, kejut saya ke awal sangat ni? Tak lah. Habis tu siapa? Mak Jah, 3 biji rumah sebelah tu. Dia punya suara tu punya power, satu taman Kampung Muhibah dengar. Tuan-tuan, pahala dia himpun satu taman. Subhanallah, tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Dia boleh kejut orang untuk bangun, tuan-tuan. Tapi Masya Allah, tak semayang subuh. Kejut anak, tuan-tuan, ni salah satu benda kita selalu duk buat. Kejut anak kita bangun sahur, tapi kita tak suruh dia semayang subuh. Antara sahur dengan semayang subuh, mana lebih penting? Macam tak mau jawab pasal apa? Semayang subuh tu wajib, tuan-tuan. Sahur tu wajib tak? Tak. Nabi SAW suruh buat sunat. Sunat Allah Sayyidina Muhammad. Kita suruh dia semayang subuh, kita suruh dia bangkit sahur, kita tak suruh dia semayang subuh. Kita pujuk dia untuk bangun sahur dengan kita gula-gulakan dia. Tak apa, sekejap lagi tidur balik. Bangun abang. Ngantuk lama. Bangunlah, sekejap lagi tidur balik. Dia punya duk jaga mimpi dia supaya mimpi dia sambung balik tu sekejap lagi, tuan-tuan. Waktu makan pun tak mau buka mata. Takut sekejap nak connect balik mimpi tadi yang takut dia berhenti sekat jalan, mok kejut. Tuan-tuan, punya pujuk anak kita sahur, mata dia pejam, kita suap dia. Suap. Tuan-tuan, Ustaz Muhammad. Betul tak betul ni? Bukan sekat anak dengan suami dia sekali. Bangunlah bang Roy, bangunlah bang. Ngantuk. Bangunlah bang, kejap lagi abang tidur balik Janji tau suami dia tu. Janji buat itu, janji. Bangunlah, subhanallah. Tuan-tuan, Masya Allah, makan tak gosok gigi. 5 beranak tak gosok gigi. Harum semerbak sedap. Bangunlah, gosok gigi, makan, bagi segak-segak sikit, tuan-tuan. Lepas tu semayang jemaah. Ingatlah muslimat, tuan-tuan, pengajaran kita Ramadan kali ini, tak mau Ramadan jadi Ramadan sia-sia. Tak mau. Ramadan kali ini tak mau jadi kam min sa'im man laysa min siyami ila al-ju' wal atash. Lapar dan dahaga je, tak mau. Nah, boleh tuan-tuan? Bukan tanggungjawab kita seorang. Nu anak-anak kita kat rumah samalah, tuan-tuan. Nah, kalau tuan-tuan, bab cari makan tak payah suruh anak-anak kita, tuan-tuan. Dia reti. Tapi bab ibadat memang kita kena suruh. Dan jangan give up untuk suruh anak. Salih ala Sayyidina Muhammad. Salih ala Sayyidina Muhammad. Allah sebut, perintahlah ahli keluarga kamu untuk solat dan bersabarlah. Allah perintah. Salih ala Sayyidina Muhammad. Salih ala Sayyidina Muhammad. Sebab dalam nak suruh buat ibadat ni, tuan-tuan, memang kena sabar sungguh. Betul tak, tuan? Hari ni kita suruh dia buat, lepas tu dia tinggal pula. Hari ni kita suruh dia semangat, esok tak mau buat pula. Sampai bila nak suruh anak-anak kita buat ibadat ni? Sampai bila nak suruh anak-anak kita semayang ni? Sampai bila? Sampai mati. Habis kalau dia kahwin tu bawah tanggungjawab suami dia, memanglah tanggungjawab suami dia. Tapi kita tengok dia tak tutup aurat, takkan kita tak mau kata apa?
jiran kita sebelah rumah tak tutup aurat, pakai seluar pendek, asal kita pergi masjid je dia cuci kereta, asal kita pergi masjid je dia siram pokok bunga, asal dia siram pokok bunga je kita pergi masjid. Tenang saya, siram pokok bunga tu tak apalah tuan-tuan, yang suaminya dengan seluar pendek, yang isteri dia dengan ketang kedada, tahu ketang kedada, kain batik selit kat sini je. Kita pun duk risau juga, sangkut dengan kain, sangkut kain tu dengan pokok bunga apa tu, kertas lagi terlondek, rebah kita kayu basikal. Tuan-tuan, takkan nak biar saja. Dan jiran sebelah rumah kita takkan nak biar saja. Tuan-tuan orang masjid ni, duduk datang masjid ni, pasal apa tuan datang masjid? Nak masuk syurga. Betul kan? Nak masuk syurga. Jiran sebelah rumah kita dia tak nak masuk syurga ke tuan-tuan? Dia nak masuk syurga tapi dia tak tahu jalan. Kita tahu tak kata dia buat tu salah? Kita tahu. Apa usaha kita nak tegur dia? Apa usaha kita nak nasihatkan dia? Tuan-tuan tak takutkan nanti dia pergi daripada mahsyar, dia boleh kata kat kita, ya Allah, hari ni kami kena masuk neraka. Tahu pasal apa? Sebab kami tak tutup aurat. Tahu tak ya Allah, orang yang paling bertanggungjawab sekali, yang kena masuk neraka paling awal sekali, tahu siapa ya Allah? Ni kawan ni, tunjuk muka kita. Pasal apa? Pasal dulu dia duk pergi masjid, dia duk harap dia masuk syurga. Dia, saya ni nak masuk syurga, dia tak pernah bagi tahu kat saya pun. Dia tak pernah nasihat saya pun, dia tak pernah tegur saya pun. Kita nak jawab apa tuan? Faham tak faham tu? Tuan-tuan duk kerja kat pejabat, ada pencen dah? Ramai ada pencen dah. Waktu kita duduk kat pejabat itu, ada tak kawan pejabat kita yang dia tak tutup aurat? Sampai kita pencen dia tutup aurat lagi. Pernah tak nasihat dia? Pernah tak beritahu dekat dia? Apa usaha kita buat nak bagi dia? Dia dengar tak dengar tu bukan cerita kita tuan. Dia ikut tak ikut tu bukan tanggungjawab kita, tu bukan hak kita. Tapi kalau Allah tanya kita ada jawapan dia. Saya dah beritahu dah ya Allah, saya dah tegur dari itu ya Allah, saya dah nasihat ya Allah. Tapi dia tak mau ikut. Habis selesai dah kita. Tapi jawapan tu pun tak ada. Tak ada. Kalau orang lain yang bukan ahli keluarga kita pun kita bertanggungjawab, apatah lagi anak kita. Jangan kata anak dia dah kahwin dah Ustaz, tu hai tanggungjawab. Itu tanggungjawab suami dia. Tapi setiap kali dia balik, takkan kita tak boleh nasihat. Tapi berapa ramai orang berani nasihat anak dia? Antara orang yang paling susah kita nasihat siapa dia? Dua orang. Yang pertama, anak, orang yang paling rapat kita. Yang kedua, orang yang berjasa dekat kita. Dia pernah tolong kita, dia pernah buat baik kat kita, lagi susah nak nasihat. Tidak ni? Setuju tak? Orang paling susah nak tegur siapa? Anak. Ustaz, kalau tegur Ustaz, tak balik dah anak saya tu. Ni balik juga setahun dua kali, raya balik juga Ustaz. Kalau saya tegur Ustaz, tak balik lah. Tak balik lah. Sanggup anak masuk neraka sebab tak mau, takut tak balik raya. Faham tak faham kan? Maksudnya tugas kita sebagai ketua keluarga, sebagai mak dan ayah yang bersusah payah membesarkan anak daripada kecil untuk memastikan anak-anak kita masuk syurga sama dengan kita. Kita tahu tak kita nak masuk syurga ni? Kita yakinkah kita masuk syurga ni? Tak. Tapi paling tidak kita ada usaha nak masuk syurga tuan-tuan. Tapi takkan kita nak biar anak-anak kita nak masuk neraka? Takkan tuan-tuan sanggup anak-anak kita masuk neraka? Tuan-tuan tahu tak lengan dia aurat? Tahu tak? Tahu tak lengan anak kita tu aurat? Tahu tak? Takkan kita nak biar nanti tangan dia dibakar dalam neraka? Apa yang kita buat nak bagi tangan dia tu selamat daripada bakar api neraka? Kita tahu tak kata kaki dia, betis dia tu aurat? Tahu tak paha dia tu aurat? Anak kita pakai seluar ketat, sendat tuan-tuan, dan orang-orang lain melihat anak kita tu, dia berdosa, anak kita berdosa dan orang melihat tu berdosa. Apa tanggungjawab kita sebagai ayah, sebagai mak nak pastikan dia masuk syurga sama dengan kita? Tuan-tuan tak sayang dekat dia? Tuan tak sayang dekat dia? Tuan-tuan kalau tuan-tuan pergi satu tempat yang sangat istimewa, tuan-tuan pergi dekat New Zealand, tuan-tuan pergi dekat Jepun, tuan-tuan pergi umrah, pergi haji. Seronok tak kalau kita pergi tempat-tempat istimewa tu? Seronok kita ambil gambar, kita post dalam Facebook, kita nak cerita kat semua orang, kami sampai ke tempat cantik ni.
Tapi yang paling best sekali kita pergi tempat cantik ni, tahu tak dengan siapa? Dengan keluarga kita semua. Anak kita pi, ayah, anak kita pi, mak kita pi, ayah kita pi, cucu-cucu kita pi, semua berhimpun semua tempat yang cantik tu. Lagi seronok kita nak cerita ke orang. Dan tak ada tempat yang paling cantik dalam dunia melainkan syurga Allah SWT. Tak ada challenge. Syurga Allah jauh lebih cantik, benda yang tak pernah tengok di mata, tak pernah dengar di telinga dan tak pernah terlintas dalam akal. Syurga. Sayangnya kita pergi syurga, anak-anak kita tak ikut sekali. Seronoknya kalau kita pergi syurga, tuan-tuan, anak-anak kita duduk sekali dengan kita. Anak kita ada, cucu kita ada. Macam mana nak buat? Tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita. Boleh, tuan-tuan? Pasal apa tiba-tiba diam, misalnya, apa? Muhasabah, duduk fikir. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan fikir ni lah. Dia panggil apa? Sayang tak bertempat. Sayang tak bertempat. Saya cukup pantang anak-anak saya kecil-kecil pakai seluar pendek. Saya cukup pantang. Saya tak bagi. Ni anak saya kat depan ni, dia tak pernah pakai seluar pendek daripada kecil. Betul Luqman? Sebab saya tak mau dia biasakan dia dengan seluar pendek. Bila kita biasakan dia seluar pendek, nanti dia akan terbiasa dengan seluar pendek. Dia tak akan rasa janggal dia pakai seluar pendek. Tapi cuba suruh dia pakai seluar pendek keluar ni, entah. Dia rasa pelik. Dia rasa macam sejuk, lain macam kat bawah tu macam ada aircon kot. Pasal apa? Pelik je. Pasal apa? Saya tak mau biasakan dia. Salih Asy Muhammad. Kita ada anak perempuan. Doa, kalau anak lelaki 3-4 orang dapat, doa nak bagi anak dapat anak perempuan. Tahu pasal apa nak bagi dapat anak perempuan? Dia nak buat anak dia jadi babi doll. Betul tak, Muslimat? Nak beli kain kembang, betul tak? Dia fikir nak ikat tocang macam tu, nak ikat apa semua tu. Dia bila kecil, biar pilah kecil lagi, biar pilah kecil lagi, sampai sekolah rendah duk masih pakaikan dia skirt. Tuan-tuan, lama-lama dia terbiasa dengan pakaian tersebut. Lepas tu nak suruh dia tutup elok-elok. Anak kita akan jadi macam mana yang kita duk bentuk dia, tuan. Anak kita akan ikut apa yang kita bentuk dia, macam itulah. Tu nak kena ikhtiar lah macam nak buat. Ini cerita besar lah ni. Paling tidak tahun ni kita cerita nak pastikan anak-anak kita dan anak-anak kita semua dapat Ramadan sempurna, tak mau lapak dahaga saja. Mak ayah kena ada say. Ada say. Makan sekali, semayang jemaah. Mak waktu sahur dengan waktu maghrib jadi ketua. Jadi pengurusi majlis tu. Mak ada kuasa. Lepas ni kita makan kurma dulu, makan kurma jus semayang maghrib lu. Mak kata, makan kurma, minum air, jom kita punya maghrib lu. Semayang maghrib jemaah, lepas baru kita makan. Siapa punya power? Mak punya power. Bak makan, mak punya power. Semayang subuh, lepas kita sahur, lepas sahur, tolong angkat pinggan masing-masing, angkat pinggan apa semua. Siap, gosok gigi apa semua. Abang tu gosok gigi tu. Apa sokok. Sebab khabar kat lelaki dah. Lepas tu, jom pergi semayang jemaah masjid. Saya lah tuan-tuan, muslimat tuan-tuan ni. Kita ada di rumah kan? Kita ada? Kita ada? Siapa yang tak mau mengaku tu? Kita ada kita kot. Kita ada, tuan-tuan tolong manfaatkan kita tu. Jangan duk bungkus saja. Tahun ni orang masjid dah buka subuh. Abang, suami, isteri, anak-anak, boom, masuk dalam kereta. Jom pergi main subuh jemaah di masjid. Best, tuan. Buat bagi jadi tengok tuan ni. Buat ni. Sagi siapa nak masuk pinggan, Ustaz? Sagi masuk pinggan, sagi balik ke masuk pinggan. Nak feel tu, nak rasa tu, syok dia tu. Buat. Kelompok pertama tak dapat apa-apa daripada Ramadan dia. Kelompok kedua Nabi SAW sebut. Kelompok kedua ulama sebut salih alaihi wasallam, si penyembah Ramadan. Yusuf Qaradawi sebut dalam khutbah dia, may ya'budu Ramadan, siapa yang menyembah Ramadan, dia sebut. Ada penyembah Ramadan. Dia bukan may ya'budullah, siapa yang menyembah Allah, tak. Dia penyembah Ramadan. Siapa penyembah Ramadan ni? Penyembah Ramadan ni dia special sikit daripada awal tadi ni.
Penjemaah Ramadan ni, dia masuk Ramadan all out dengan ibadat dalam bulan Ramadan ni. Oh, semayang jemaahnya, baca Qurannya, tadarusnya, tarawihnya, witirnya, tazkirah, all out Ramadan. Tapi habis Ramadan, ghuyub, hilang. Tak tahu pergi mana, missing in action, balik ke gua masing-masing. Saya nak tanya tuan, betul-betul ada tak kelompok tu? Ada tuan-tuan, ada. Okey, saya nak tanya. Memanglah awal-awal Ramadan tu dia ramai orang main tarawih, memang ramai lah. Memang ramai sungguh. Tu dipanggil satu, banyak, dua, jarang, tiga, kadang-kadang empat, sikit-sikit tu. Entah tak? Tu apa dia tu? Bukan nikah tu, ni tarawih. Minggu pertama ramai yang penuh masjid kan. Pasang khemah kat luar. Kita pun tanya pengurusi sampai khemah kat luar siapa? Dia kata orang ramai ustaz, main tarawih sampai melimpah kat luar. Tu sewa khemah tu. Sewa lah ustaz. Sewa sebulan kan pengurusi? Dah seminggu je. Seminggu je main, macam mana macam tu. Main minggu kedua jarang-jarang main dah. Minggu tiga kadang-kadang main dah. Minggu keempat tinggal sikit aja. Balik geng-geng asal aja. Ya. Okey. Mana pengurusi dah? Mana pengurusi? Mana? Tu pengurusi. Tahun-tahun sebelum lah. Kalau malam last tu, malam 10 akhir Ramadan tu, tinggal berapa saf agak-agak? Satu saf eh? Dua saf gitu. Kurang. Lepas raya, malam raya pertama tu, raya pertama, raya kedua, ada dua saf tu lagi tak? Tak kan? Standard jawapan dia sama di mana pun sama. Saya pun takut tuan-tuan jawab lain. Kalau tuan-tuan jawab lain, masuk makam tempat ni berbeza lah ni. Makam Mahmudah. Tapi selalunya macam tu. Tak, yang tinggal geng last itu pun tu kira geng-geng yang makam tinggi dah tu. Itu tok-tok wali dah tu. Yang tinggal 10 akhir Ramadan, yang tinggal tu memang kira geng-geng wali, yang wali nikah lah, yang wali nikah. Tuan-tuan, subhanallah. Tapi yang geng-geng tok-tok wali ni pun masuk raya hilang separuh. Dah betul kan saya cerita ni? Betul lah. Pi mana? Balik kampung. Bukan kampung tau ni kan? Kampung mana lagi? Ada kampung balik lagi? Aduh, subhanallah. Tuan-tuan, cerita dia, malam raya tu sendiri malam ibadat. Tuan-tuan tahu tak kata malam raya tu malam ibadat? 5 malam makbul doa. Satu malam Jumaat. Yang kedua malam 1 Rejab. Yang ketiga malam nisfu Sya'ban. Yang keempat malam raya Aidil Fitri. Yang kelima malam raya Aidil Adha. Nabi SAW sebut, man qama, siapa yang menghidupkan malam Aidani, 2 malam hari raya. Siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, maka Allah tidak akan mematikan hatinya pada hari Allah mematikan hati seluruh makhluk. Ulama sebut 2 waktu. Yang pertama waktu dia berhadapan dengan sakaratul maut, Allah tegurkan hati dia. Yang kedua waktu dia berhadapan dengan kiamat, Allah tegurkan hati dia. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, malam tu malam ibadat. Malam tu dapat sijil, Ramadan hari tu ni. Tuan-tuan boleh bayang tak kita masuk universiti 3 tahun 4 tahun ambil degree, ambil master, main malam hari convocation tak pi. Faham tak? Malam tu malam convocation. Malam Allah nak bayar upah. Tapi dia tak main. Tahu tak malam tu ujian main kat dia. Ujian paling berat dalam dunia. Allah sebut dalam Quran. Al-mal wa banun. Al-mal wal banuna zinatul hayati dunia. Allah sebut. Mal, harta benda. Malam tu malam sibuk dengan harta. Betul tak? Oh, sibuk dengan nak cat lah, sibuk dengan kapet lah, sibuk dengan tirai lah, sibuk dengan kereta lah, sibuk dengan kuih lah, sibuk dengan apa. Sibuk. Padahal malam tu malam ibadat. Yang kedua, banun. Apa banun? Anak pinak. Betul tak? Ni ujian paling besar sekali.
turun mai lah, subhanallah, kereta 3-4 biji parking kat rumah tuan-tuan, anak cucu pekat balik, masya-Allah, walk with yang nu atas meja, atas katil, celah kerusi apa semua, ya Allah, dia seronoklah Tok Wan tu, ya Allah. Tahu tak, yang tiap-tiap malam duk jaga buka puasa di awal waktu, kemudian semayang berjemaah maghrib tak pernah tinggal. Malam tu Tok Wan dia semayang maghrib pukul 8.30. Cucunya pasal ni balik ni sekolah macam mana, ini macam mana, ini macam mana, oh seronok, oh, main bunga api kat luar apa semua. Maghrib hari tu tuan-tuan, ujung-ujung waktu lah. Padahal malam tu malam dapat sijil tu. Ni saya cerita betul tak betul tuan-tuan ni? Nah, mengaku je lah. Dah lah, cukup lah, tahun ni tak mahu dah macam tu. Tahun ni tak mahu dah. Bagi tahu firm kat anak-anak, malam ni malam kita ibadat. Saya dekat madrasah, tuan-tuan, madrasah saya special sikit. Madrasah saya, kami ada lebih kurang dekat 50 orang warga mas duduk kat dalam tu. Makcik-makcik duduk kat dalam tu. Pelajar-pelajar duduk kat dalam tu, pelajar tahfiz. Sekolah kami langsung tak boleh balik sepanjang Ramadan. Langsung tak boleh balik. Ni kami dah bagi balik dah ni. Sebelum Ramadan ni bagi balik dah. Masuk satu Ramadan langsung tak boleh balik. Sampai bila? Sampai semayang raya. Lepas semayang raya, baru makcik boleh balik rumah, baru pelajar boleh balik rumah masing-masing. Abang saya siap nak masuk duduk sini makcik. Raya tak boleh balik tau. Tak apalah, tak dia masuk lah. Tahu pasal apa? Malam 10 dalam bulan Ramadan nak buat apa? Ibadat lah. Kita susun qiyamul lail tiap malam, kita susun tadarus Al-Quran, kita susun tarawih 20 rakaat, imam pelajar-pelajar tahfiz tu semua. Nak buat apa lagi? Nak balik buat apa? Balik rumah boleh buat macam tu. Balik rumah boleh baca Quran, balik rumah boleh qiyamul lail. Tak ada tuan. Duduklah kat situ. Dah ujung-ujung usia dah nak buat apa lagi? Malam raya kalau balik rumah jadi apa? Royubul ruyub. Tuan. Habis duduk kat situ lah. Malam raya kami buat forum. Forum tuan-tuan. Panggil ustaz pergi apa semua. Malam raya. Ajak. Apakah amalan-amalan sunnah pada pagi hari raya? Ajak tuan-tuan. Esok nak buat apa, macam nak buat apa, pakaian macam mana, apa semua sebagainya. Ajak tuan-tuan. Panggil forum malam tu. Malam raya. Lepas forum, maya isyak. Lepas maya isyak, sunat tasbih. Sebab malam tu malam ibadat. Kalau balik rumah dia macam mana? Tak ada lah. Tak buat lah. Jangan cerita nak buat. Kan? Duduk kat situ. Pasrahlah makcik-makcik tu pun. Macam pasrah. Tapi dah 3-4 tahun duk buat tuan-tuan. Lama-lama dia biasa lah. Tak ada apa dah. Esok anak-anak pekat mai madrasah. Semua pekat maya raya sekali dekat dalam madrasah. Maya raya sekali apa semua. Lepas tu hidang kuih, makan-makan apa semua. Lepas tu pekat-pekat ambil bawa balik mak masing-masing. Balik-balik semua. Kan seronok macam tu. Patutnya macam tu lah. Patut macam tu lah. Tapi dua ujian ni besar mai rumah kita tiap-tiap malam raya. Harta benda, anak bina. Lepas pada tu tuan-tuan, ramai orang tak dapat apa-apa manfaat daripada Ramadan dia. Ramadan tak mengubah dia. 30 hari puasa hilang lepas pada tu. 30 hari jaga semayang tarawih, jaga apa semua, hilang, tak dapat apa-apa. Tak mau dah. Tahun ni tak mau dah. Tak mau jadi orang kata ni penyembah Ramadan. Tak mau dah. Yang ketiga tuan-tuan, kelompok yang ketiga, kelompok yang mendapat manfaat daripada Ramadan dia. Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ni orang yang mendapat takwa. Siapa orang yang dapat takwa ni? Siapa orang yang dapat takwa ni? Orang yang mendapat takwa ialah orang yang mendapat manfaat daripada pentarbiahan Ramadan. Maksudnya Ramadan yang dia lalu tu dia ada kesan dekat diri dah. Dulu kurang semayang sunat, masuk Ramadan, lekat dia main sunat. Lekat main sunat. Semayang duha lekat. Semayang witir lekat. Semayang berjemaah lekat. Dulu kurang sedekah, keluar Ramadan, jadi rajin, orang rajin sedekah. Dulu kurang puasa, keluar daripada Ramadan, dia rajin puasa. Pasal apa? Pasal proses pentarbiahan Ramadan itu melekat pada diri dia. Kita nak hafal Quran, kita kena ada hafal Quran tuan, muslimat.
Nah, sebab nanti kita akan dibangkitkan dengan Quran yang ada dalam dada kita ni. Nak bawa balik apa Quran ni? Takkan nak bawa balik qul ya Allah aja. Kalaulah umur kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad 60 tahun, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, takkanlah 10 surah tak boleh hafal. Nah, kalaulah usia kita 60 tahun, ada 6 surah yang besar-besar kita hafal pun okey dah kot. 10 tahun satu surah. 10 tahun satu surah kan. Surah Al-Mulk hafal 10 tahun. Surah Waqiah hafal 10 tahun. Surah Sajadah 10 tahun. Surah Insan. Ada Ustaz Muhammad. Surah-surah yang mutawassit lah, yang tak panjang sangat, yang tak pendek sangat. Surah pendek tak usah duk cerita lah. Nah, tak duk cerita lah. Sabihis tak apa lagi, teruk sangat lah kot. Nah, duk sebut tadi lah, sabih marqab alladhi khalaqa fasawwa walladhi khalaqa. Bukan cerita tu kuliah pun tolak jadi imam, tak pasal-pasal cari hujung tak jumpa pun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum. Dia cari tak jumpa. Dan bagilah ada lebih sikit. Usia-usia kita ni tuan-tuan sekalian ni, usia-usia kita ni paling tidak surah Al-Mulk hafal dah. Tak patutlah tuan-tuan kalau dah usia 50 tahun Al-Mulk tak hafal lagi. Tak patutlah. Tak sungguh ni, saya cerita betul-betul ni. Pasal apa? Makin tua, makin dekat mati. Adatnya macam tu lah. Adatnya makin tua, makin dekat mati. Walaupun syarat mati bukan tua. Ha? Boleh meninggal. Syarat mati bukan sakit. Syarat mati hidup. Asal hidup, matilah dia. Betul kan? Satu hari, seorang sahabat Nabi SAW, dia pergi musafir, kemudian dia singgah satu tempat, pasang-pasang khemah, tidur dekat khemah tu. Dalam tidur dia tuan-tuan, dia dengar bunyi orang baca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sampai bila? Sampai habis ayat tu. Dia duk cari tang mana lah, tang mana, duk dengar bunyi tang mana ni. Tengok-tengok bunyi dalam tanah. Bunyi dalam tanah. Dia pun buka-buka kemah dia. Dia tengok-tengok tuan-tuan, rupa-rupanya dia pasang khemah atas kubur. Allah. Tuan-tuan agak dia sambung tidur balik dah. Dah lah tuan-tuan, pagi keluar lah. Lari. Esok pergi jumpa Nabi. Rasulullah, semalam ni kami ni buka pasang-pasang khemah, kami tak tahu khemah atas kubur. Kami dengar orang baca surah Al-Mulk dalam tanah tu sampai habis. Nabi kata apa? Sungguhnya surah Bara'ah. Surah Al-Mulk itu, sallallahu alaihi wasallam. Itu Allahumma salli alaihi surah menjadi pendinding azab kubur. Siapa kata? Nabi SAW kata. Tuan-tuan takut tak kubur ni? Tuan-tuan takut tak mati ni? Kubur sempit tuan. Kubur ni dia ada ujian dia. Dia panggil fitnah kubur. Ujian. Nak selamat daripada fitnah kubur, Nabi suruh baca Al-Mulk. Percaya tak ni? Percaya kena buat lah. Tak, kalau percaya kena buat lah ni. Bila nak buat ni? Masa malam ni ya, takut esok mati. Faham tak ni? Tahu tak apa yang menyebabkan kita mudah untuk beramal dengan satu-satu surah? Apakah cara yang boleh menyebabkan kita mudah untuk beramal dengan satu-satu surah? Tahu apa dia?
Jawapan dia lancar. Lancar. Ni kita dah baca Quran ni. Dan salat Muhammad. Surah, antara surah yang kita baca, yang kita seronok baca. Kalau kita duduk tadarus Quran ni, tadarus elok sampai tang kita ni. Surah ni kalau jumpa, seronoknya surah ni. Bukan satu muka, kalau boleh nak baca dua muka. Surah apa? Yasin. Betul kan? Sampai tang kita surah Yasin. Oh ya, seronoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wah, sambil senyum-senyum itu. Kalau sampai surah lain, kawan kita apa? Sudahlah. Oh, sebab itu. Kalau tak lancar tu lah, duduk dalam grup kita pula. Baca yang geng-geng kaki membawang sebelah. Duduk dengan grup kita. Baca tak lancar. Maksurat. Maksurat ni zikir-zikir yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir-zikir yang dihimpunkan oleh Imam Hasan Al-Banna, dihimpun satu buku namanya Al-Mu'thurat. Zikir-zikir yang ada hadis Nabi SAW berkaitan kelebihan-kelebihan amalan tersebut. Maka disusun buku tu. Maka eloklah kita beramal dengan buku tu, beramal dengan zikir-zikir tu. Sebab kita, kalau orang tak tunjuk kat kita apa kita nak buat, kita tak reti nak buat. Faham kan? Buatlah. Baik tuan-tuan. Jadi antara benda yang menjadi penyebab kita seronok baca ialah lancar. Antara benda yang menyebabkan lancar ialah selalu baca. Betul tak ni? Bila selalu baca dan lancar, dia boleh bawa pada satu benda lagi, namanya hafaz. Betul kan? Rajin baca, dia jadi lancar. Bila lancar, mulalah kita boleh menghafaz. Dia start daripada rajin baca dulu. Maka tuan-tuan, subhanallah, tapi nak dapat hafaz, dia kena salat Muhammad, dia kena set yang dia nak hafaz. Kalau dia tak set dia nak hafaz, walaupun dia ulang baca, dia tak akan melekat dalam kepala dia. Lepas tu tuan-tuan semua baca surah Yasin kan? Kita duduk dekat luar tuan-tuan, salat ala Muhammad, kita duduk dekat luar, orang duduk baca Yasin dalam masjid. Kita dekat luar tu, kita boleh ikut orang baca kat dalam ni. Dia ni. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Dia duduk dekat luar tu bersila sampai habis sadaqallahul azim, dia boleh ikut satu-satu. Tapi cuba dia suruh baca dia seorang-seorang. Yang atas pi bawah, yang bawah pi atas. Sampai surah Qul Huwallah pun masuk kat dalam tu. Qul Huwallahu ahad, Allahu samad. Tiba-tiba pitang ni dia kata, pasal apa? Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia duduk selalu baca tapi dia tak pernah niat untuk hafaz. Boleh faham tuan? Nak bagi hafaz tuan-tuan, kena niat untuk hafaz. Dia akan jadi hafazan. Dan di antara cara untuk kita menghafaz ialah mengulang. Kata guru saya, Jafri hafal Al-Quran. Macam mana hafal Ustaz? Macam mana hafal? Sehari cuba ambil satu ayat je. Sehari ambil satu ayat, 10 hari dapat 10 ayat. 20 hari dapat 20 ayat, 100 hari 100 ayat, 1000 hari 1000 ayat. Bunyi macam sedap, macam senang nak buat, tapi susah. Ambil surah Al-Mulk. Ambil surah Al-Mulk. Ni tuan-tuan muslimat ni, siapa yang dah hafal surah Al-Mulk, alhamdulillah rabbil alamin. Siapa yang tak hafal lagi, tolong azam malam ni nak hafal Quran, nak hafal surah Al-Mulk. Kurang hafal. Tapi sentiasa baca. Baca, bagus alhamdulillah. Baca sedap, seronok. Kita naik motor, nak balik rumah, atas motor je. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadil mulku ala kulli syai'in. Kawan kat tangan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata lakum ayyukum ahsanu amala wa huwal aziz YB. Teri kanan kat tangan. Dan salih ala Muhammad. Jadi sampai rumah sadaqallahul azim kan? Muslimat sambil masak pagi-pagi. Kan sambil masak petang-petang nak tunggu apa semua nak buka puasa. Idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa busatil. Sambil masak baca surah Waqi'ah.
Ni menyanyi tumpas tu air you muskurae tumare rojane pyar. Siapa ni? Ni 10 ayat surah Al-Kahfi sambil kita bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kan? Nam Sadik Syamat. Main-main subuh, sejemaah tuan-tuan, hari Jumaat semua pakat lari duduk belakang. Main-main subuh hari Jumaat tak mau pakai serban. Pasal apa? Takut orang tolak di imam. Tak apa surah sajadah. Bunyi belakang tiang tu. Tengok orang qomat, Allahu akbar, Allahu akbar. Tu imam mai dah. Dia pun masuk dalam. Masuk tengok tu bila qomat tu imam tak mai lagi. Tengok semua pakat beralih tengok dia. Sudah jam dia kata. Dia masuk pergi depan, tak apa surah sajadah, dia baca surah apa, atau baca pilih surah apa. Sabbihisma rabbikal a'la, makmum kat belakang. Subhanallah, tegur dia. Entah makmum tu pun satu hai tak reti. Pasal apa jadi kelang kabut macam tu? Pasal tak apa Cuba hafal, tolak pi anytime. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dia nak saya cakap, seronok kalau hafal Quran. Hafallah. Ambil satu ayat, sehari satu ayat, sehari satu ayat. Mula hari ni bismillahirrahmanirrahim. Hafal. Sehari ulang daripada pagi sampai malam satu ayat dah. Esok masuk ayat kedua pula. Lusa masuk ayat ketiga pula. Lepas tu masuk ayat keempat pula. Hari ketiga ulang balik daripada ayat 1 2 3. Ni. Hari pertama bismillahirrahmanirrahim. Yang tu tak payah hafal dah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Ulang. Tabarakalladzi biyadihi. Ulang. Tabarakalladzi. Ulang sampai petang duk ulang ayat tu je. Esok masuk ayat kedua pula. Esok masuk ayat ketiga pula. Lepas tu masuk ayat keempat pula. Masuk ayat keempat, ayat 1 lupa pula dah. Macam-macam lah mujahadah. Jadi, nak hafal Quran dengan pengulangan, nak lekat puasa juga dengan pengulangan. Nak lekat qiyamul lail juga dengan pengulangan. Nak lekat tahajud juga dengan berulang-ulang buat. Tuan-tuan, dan semua ni kita ulang-ulang buat sebulan dalam bulan Ramadan. Keluar Ramadan, pastikan sembahyang berjemaah tak tinggal. Keluar Ramadan, pastikan baca Quran lekat. Kalau hari tu satu juzuk, paling tidak satu muka satu hari. Keluar Ramadan, paling tidak 3 hari dalam sebulan kita puasa. Keluar Ramadan, paling tidak, tuan-tuan sekalian, sunat witir kita tak pernah tinggal. Tuan-tuan, ini semua amalan-amalan yang terhasil daripada pentarbiahan Ramadan, dan perubahan diri itu menunjukkan bahawa mudah-mudahan dosa kita terampun dan kita dipilih sebagai orang yang bertakwa di sisi Allah. Kalau tak berubah, kita takut kita tak dapat apa-apa. Faham tak? InsyaAllah mudah-mudahan jadi manfaat pada kita. Saya ucap terima kasih kepada pihak surau yang sudi untuk menganjurkan kuliah kita pada malam ni. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Kita jumpa lagi di lain masa dan ketika. Terima kasih sebab sudi belanja saya makan dekat MH Hotel. Apa restoran nama dia? Warisan Restoran, Warisan Coffee House. Yang sedap makan tadi tuan-tuan. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak-banyak. Dan salam selamat tuan-tuan, mudah-mudahan pertemuan kita pada mendapat barakah, dan mudah-mudahan Ramadan kali ini jadi Ramadan yang paling istimewa dalam hidup kita. Nasihat elok tahun ni nak buat maksimum, nak buat sebaik-baiknya Ramadan kita pada malam ni, pada tahun ni, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ni kita mendapat Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.